Dan insya-Allah sekarang muslimin muslimat sekalian, kita lihat pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12 insya-Allah. Okey, siap semua sahabat muslimat semua untuk kita baca. Ustazah akan bacakan sebaris, nanti muslimat akan ikut ya. Kita buat macam itulah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي
أقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita dah tengok 6 ayat yang awal, ya, bagaimana Allah menjelaskan, ya, tentang Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana, ya, Allah miliki segala-galanya, Allah menciptakan dan sebagainya. Lalu bayangkan para muslimat, cuba tengok ayat yang ke-7. Hasil daripada kita mengenal Allah, hasil daripada kita meyakini Allah Azza wa Jalla. Pada ayat yang ke-7 itu ayat perintah. Itu fi'il amar. Kat mana fi'il amar tu? Ada berapa fi'il amar dalam ayat ke-7? Siapa boleh jawab? Ada berapa? Ada berapa? 2. Okey, yang kata 2 angkat tangan. Yang kata 3? Yang kata 4? Macam 4 tu. Yang kata 4 angkat tangan. Yang tak berkata-kata. Entahlah ustazah. Ya. Okey, kalau tengok betul-betul macam 4 kan? Macam ada perkataan aminu, anfiqu, tapi kat situ ada 2. Ya? Sebab yang bawah tu fallazina amanu, itu bukan fi'il amar, itu adalah fi'il tadi angguk-angguk macam betul ya. Itu adalah fi'il madhi, iaitu orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah menginfakkan. Ya. Jadi perintah dia kat mana? Cuba bayangkan sahabat-sahabat muslimat semua, kita dah kenal Allah. Demikian hebatnya Allah. Bertambah rasa iman kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah. Ataupun kita baca 6 ayat tadi, lalu apa perintah Allah? Aminu. Tolong beriman dengan Allah. Tolong yakin dengan Allah. Percaya dengan Allah. Walaupun menggunakan perkataan percaya itu tak cukup kuat untuk menggambarkan maksud iman. Sebab iman ini, muslimin muslimat, adalah sesuatu yang diyakini dengan teguh di hati, disebut dengan lisan, dan dibenarkan dengan tindakan, perbuatan, cara hidup dan kehidupan kita. Jadi kalau sekadar cakap percaya tu macam tak cukup
kuat untuk menterjemahkan makna iman. Jadi daripada 6 ayat yang telah kita baca, muslimat sekalian, datang perintah Allah. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Yakinlah pada Allah. Dengan hati kamu, dengan lisan kamu, dengan cara hidup kamu mencerminkan iman tersebut, keyakinan tersebut. Itu tindakan orang yang ma'rifatullah. Itu tindakan orang yang kenal Allah. Kita akan nampak pada hidupnya ada tanda kelangsungan iman dalam jiwa dia. Ya, tak boleh. Kadang pernah dulu masa ustaz dululah muda-muda lagi lah kan ya. Dah ada satu kes. Orang yang klaim diri dia mengenal Allah, tinggi ma'rifatullah tapi tak solat. Ada kan? Ya, dulu masa ustaz balik daripada Jordan tu macam banyak juga kes-kes macam tu, ya. Kemudian pihak Jabatan Agama Islam cuba benteras ajaran-ajaran yang seperti itu. Sebab iman ni bukan sebab dia kata macam ni, kita dah percaya dah dengan Allah, dah yakin dah. Nak buat apa solat lagi? Sebab dah Allah sentiasa di hati dah, dia kata. Jadi tak payah solat. Itu pemahaman dia, ya. Padahal dia kena tengok balik pada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, apa perintah Allah? Setelah kita baca 6 ayat, kita mengenal Allah, kita meyakini Allah dengan segala kehebatannya, Allah jadikan ujian kepada kita, sama ada kita boleh ataupun tidak melaksanakan perintah ini, iaitu perintah yang kedua, wa anfiqu, dan infakkanlah. Dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian daripada harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya ataupun pemegang amanahnya. Masya Allah. Muslimin muslimat, muslimin tu memang disebut biasa. Kadang muslimin tapi tak ada pula muslimin kan ya. Kok ada yang pregnant muslimin dalam perut tu. Anggap je lah macam tu kan. Kalau kita tengok ayat-ayat pasal iman, banyak sangat ayat bercakap pasal iman akan ada infak. Bercakap pasal taqwa, bercakap pasal muttaqin, nanti akan ada tentang harta, pengurusan harta. Daripada ayat yang awal lagi, daripada alif lam mim, sambung, zalikal kitabu la raiba fih, lagi jumpa tak ayat infak? Wa mimma yunfiqun. Ayat tu menceritakan tentang golongan apa? Bertakwa kepada Allah. Tengok dalam surah As-Sajadah. Ya, Ustaz percaya kalau masih at-taqwa pun baca surah As-Sajadah kan, subuh-subuh kan, ya. Tengok surah As-Sajadah. Ini gambaran manusia yang Allah berikan kemuliaan akhirat besok. Akhirat besok, sahabat-sahabat semua, ketika mana manusia dikumpulkan, akan ada suara yang menyeru seperti ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Sambung. Tak sampai lagi. Tak jumpa. Tengok cara buka tu dah sampai dah kan ya. Mana muka surat berapa? Ustazah pun jadi lupa dah. Berapa? 415. Saja suruh buka-buka ayat Quran ni supaya tak ngantuk. Jadi ada aktiviti kan? 415. Ayat yang ke-16.
Baca sama-sama ya, kita baca sama. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masya-Allah, ada je bab harta tu. Ada je. Ini adalah golongan yang nanti akan diseru dekat padang mahsyar, golongan yang awal dibagi masuk syurga. Tak ada nak hisap-hisap berat-berat dah. Iaitu golongan yang menepati ciri ini. Apa ciri dia? Iaitu golongan masa dekat dunia dulu, lambung dia jauh daripada tempat tidur. Mereka ni orang yang seperti apa? Iaitu orang-orang ahli tahajud, qiyamul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Pada waktu malam dia menyeru Allah dengan rasa takut dan tamak kepada mengharapkan rahmat, keampunan dan apa jua yang ada di sisi Allah. Tapi jangan lupakan syarat lagi satu yang belakang tu, apa dia? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan dia menafkahkan dengan jalan yang Allah redai. Masya-Allah, muslimin muslimat sekalian.